Surah An-Nahl ayat 21, muka surat 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung yang kita baca. Sambung masih lagi berkenaan dengan Allah SWT kritik kefahaman pegangnya arah jahiliyah yang mana mereka nisbahkan atas nama Allah SWT bahawa bagi Allah SWT ni ada anak perempuan, iaitu malaikat-malaikat. Mereka dakwa bahawa anak perempuan Allah. Jadi Allah Ta'ala kritik mereka jadikan bagi Allah anak perempuan, sedangkan bagi mereka nak. Mereka bila diberitahu bahawa mereka dapat anak perempuan, nak berubah wajah, tidak suka. Allah Ta'ala beritahu. Dan Allah Ta'ala gambar kepada kita ni keputusan yang biasa yang dibuat oleh masyarakat jahiliah ni, yang miskin di kalangan mereka ni, sudah tersebar dah. Sama ada kalau pera dalam keadaan perasaan hina, ataupun mereka mati kan, bunuh, kambuh hidup-hidup anak perempuan. Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi nisbah kepada Allah anak perempuan, jadi Allah Ta'ala kritik.
Ini sambung ayat ni. Ni Allah Taala bagi tahu. Lepas tu apa tak turun azabnya? Allah Taala bagi walau yu'akhidun nas walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim. Kalaulah Allah SWT buat kira berkenaan dengan manusia yang buat zalim ni, setiap kali mereka buat zalim, Allah SWT ambil tindakan. Allah Taala bagi tahu ma taraka 'alaiha min dabbah. Nascaya tidak akan ada makhluk yang hidup di atas muka bumi lagi. Allah Taala bagi walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Allah SWT buat kira setiap kali manusia melakukan kezaliman, Allah Taala turunkan azab. Nascaya tidak ada makhluk. Sebab ramai dah buat zalim, ramai dah yang syirik dengan Allah SWT. Dalam hadis Nabi beritahu kan, sebelum Allah Taala utus Nabi kan, Allah Taala pandai dunia ni begitu marah sekali. Kalaulah tidak kerana ada ahlul kitab, sebahagian ahlul kitab yang benar-benar beriman. Kalau tidak, dunia ni telah menyebabkan kemurkaan Allah. Sebab syirik belakang sedikit sahaja yang mentauhid Allah Subhanahu Wa Taala, yang sungguh hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana kita maklum, syirik adalah dosa paling Allah Taala tidak ampun sekali di sisi Allah. Jenayah paling besar sekali di sisi Allah, syirik dengan dia, syirik dengan dia. Jadi ni Allah Taala bagi tu qanun dia. Allah Taala tidak ambil tindakan setiap yang berlaku kezaliman. Sebab apa? Walakin yuakhiruhum ila ajalin. Tapi Allah SWT Allah Taala biarkan sampai satu tempoh yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Setiap orang ada tempoh dia. Setiap orang diberi pula sampai tempoh dia. Begitu setiap umat ni ada tempoh dia. Setiap tamadun ada tempoh dia. Allah Taala beritahu, fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang tempoh ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak lagi akan diperlewatkan walaupun sedikit, dan juga tidak lagi akan dibiarkan, diberi lagi masa, tidak diperlewat dan tidak dipercepatkan sedikit pun. Sama semula kira waja'aluna lillahi ma, mereka jadikan bagi Allah apa yang mereka tidak suka. Ya, Allah Taala marah benar. Menjelaskan Allah Taala kritik tentang kefahaman sebahagian manusia ni yang jadikan makhluk Allah ni anak perempuan Allah, anak perempuan nisbah. Waja'alu, mereka jadikan bagi Allah apa yang mereka tidak suka. Wa tasifu alsinatuhum, dan lidah-lidah mereka telah mensifatkan Allah SWT secara dusta. Dan anna lahum husna, bagi mereka molek, mereka nak anak jatah. Allah dia kata ada anak tina. La jaram, Allah kata pasti sekali orang lagu tidak syak lagi orang lagu ni bagi mereka neraka. Kerana wa annahum mufratun, kerana mereka sudah melampau. Allah nak beritahu kerana perbuatan mereka ni menyebabkan mereka disegerakan dengan neraka. Tallah, demi Allah, laqad arsalna ila mu'minin, untuk tasliah Nabi. Demi Allah, kami telah utuskan sebelum ni kepada umat-umat sebelum ni. Allah nak beritahu. Lepas tu umat menentang tu, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan telah hias pada umat. Telah hias apa dia? Langgar perintah Allah Taala, lawan Rasul sendiri tu nampak molek. Kefahaman mereka, agama mereka tu nampak molek. Allah nak beritahu, fazayyana lahumus syaitan, syaitan telah hias. Dia orang ikut syaitan, sebab tu syaitan hias. Tak si guna kewarasan, tak si ikhlas. Kalau satu orang tu tak benar-benar nak cari kebenaran, Allah Taala kan lindung. Allah Taala sudah bagi tahu jaminan dia dah. Tapi ni Allah Taala bagi tahu qanun. Kami telah utuskan kepada sebelum kamu wahai Muhammad, amar rasul kepada umat-umat sebelum ni. Jadi umat-umat sebelum ni yang sesat tu, sebab apa? Allah nak bagi tahu fazayyana lahum syaitan, syaitan telah hias, syaitan telah hias. Keburukan mereka tu nampak molek. Jadi fa huwa waliyuhumul yaum, jadi syaitan tu akan jadi, dan syaitan lah waliyuhumul yaum, teman mereka hari ni yang menentang kamu hari ni tu, syaitan tu lah. Seperti mana Allah nak bagi tahu, kami telah utuskan sebelum kamu wahai Muhammad rasul-rasul pada umat sebelum ni. Syaitan telah hias orang dulu-dulu tu, keburukan mereka tu, syirik mereka tu, bid'ah mereka tu nampak molek. Maka hari ni syaitan tu lah, fa huwa waliyuhumul yaum, syaitan tu yang jadi teman kepada orang Mekah yang melawan kamu hari ni. Walahum azabun, bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Kemudian bermula ayat 63, 64 ni, Allah Taala cerita tentang Quran. Cerita tentang Quran. Sebelum ni cerita tentang nikmat-nikmat dia. Semua tu daripada Allah belaka. Cerita tentang nikmat daripada Allah SWT belaka.
wa ma anzalna 'alaikal kitab. Allah sentuh juga dua ayat ni sebagai tentang Quran. Kami tidak turunkan kepada kamu kitab malaikat supaya untuk jelas kepada kamu berkenaan dengan manusia perselisih. Berkenaan dengan perselisihan manusia. Kitab diturunkan untuk selesaikan perselisihan. Ini ajib. Umat jadikan kitab Allah sebagai asbab pecah belah. Tersilap. Sebab tu doa Nabi kan, yang ketiga tu Allah tak terima. Nabi minta dengan, ya Allah, satukanlah hati umat ni. Satukanlah hati umat ni. Allah tak terima. Sebab apa? Sebab Rasul diutus, kitab diturunkan memang untuk menyatukan. Ni Allah tak bagi. Kami turun pada kamu melainkan supaya kamu jelas kepada mereka berkenaan punca perselisihan, supaya mereka dapat bersatu. Dakwah hudan, kita ni sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai untuk liqaumi yu'minun, tapi untuk orang yang benar-benar nak jadi mukmin. Wallahu anzala minas sama. Kemudian Allah bagi tahu, Allah lah yang menurunkan daripada langit air. Apa ni? Tasbih. Quran ni seperti mana? Air. Nak bagi tahu kekuatan yang ada pada Quran. Berkali-kali Allah Taala datang tamsil begini. Quran ni lagu mana? Wallahu anzala, Allah yang turunkan daripada langit air, lalu fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dengan sebab air yang diturunkan oleh Allah SWT daripada langit itu, Allah Taala telah hidupkan bumi yang sebelum ni mati. Hati manusia gitu, hati yang kerah, hati yang mati, hati yang tak hidup sebelum ni. Maka perlu disiram dengan air wahyu, dengan Quran. Dia akan hidup semula. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Demikian itu tanda kebesaran Allah kepada mereka yang memahami, yang mendengar dan faham. Kemudian kembali semula cerita tentang nikmat. Wa inna lakum, sesungguhnya bagi kamu wahai manusia, fil an'ami la'ibrah, berkenaan dengan binatang ternakan ni la'ibrah, benar-benar ibrah. Benar-benar pengajaran. Binatang ternakan ni. Al-an'am ni apa dia? Lembu, kambing, unta, biri. Ini al-an'am. Allah nak bagi tahu bagi kamu berkenaan dengan al-an'am benar-benar ibrah, pengajaran. Nuskikum mimma fi butuni, kami bagi minum pada kamu daripada perut mereka. Daripada perut mereka. Yang mana keluarnya susu mim baini farthin wa daman, di antara saluran najis dan salur darah. Allah Taala telah keluarkan labanan khalis, susu yang bersih. Tak ada bau darah, tak ada bau najis, tak ada. Sa'iran lisyaribin, mudah untuk ditelan, mudah untuk diminum. Ni salah bagi tahu. Ini kudrat Allah. Kalau pergi cek buka ke tak jumpa. Tapi tengok. Kita sebab apa? Sebab kita maklum, kita tengok biasa. Jadi tak ada rasa gabon. Sebenarnya pada diri kita ni mungkin jadi mungkin cukup hebat dah. Tapi Allah SWT tahu manusia kita, sebab tu dia suruh tengok besar-besar ni. Ini Allah Taala bagi tahu dalamnya bagaimana lembu, bagaimana susu dihasilkan. Dan Allah SWT boleh hasilkan daripada apa? Daripada saluran najis dari darah dekat tu keluar susu. Keluar susu yang bersih, yang bau dan sedap. Sa'iran lisyarib, mudah untuk diminum. Begitu juga min samaratin nakhil, daripada buah-buahan, daripada kurma, anggur, tattakhiduna minhu sakara, yang kerana sebahagiannya kamu jadikan sebagai arak, dan wariskan hasanah, sebagai kamu jadikan sebagai apa dia? Punca rezeki kamu, untuk kehidupan kamu. Jadi ayat ini punca perbincangan panjang. Ini apa dia? Allah Taala sebut daripada kurma, daripada anggur ni dah kamu jadikan arak kan, jadi boleh minum arak. Halal ke arak ni? Tak ada isu. Ni surah mana ni? Ni surah di Mekah. Ni Allah Taala sudah cerita tentang nikmat-nikmat dia, tentang yang dia bagi pada kita. Ini bukan tentang hukum. Dan arak ni, arak bukan satu perkara yang mana dia halal sebelum ni. Tak. Bukan sebelum ni halal. Ni bukan halal. Cuma arak ni sebelum ni tidak diturun lagi ayat berkaitan dengan haram dia. Dia ada perkara yang mana dalam kitab usul fiqh dia punya kaedah, ada benda yang mana disebut tentang haruh dia tu, disebut dengan nas. Disebut dengan nas, benda tu haruh, benda tu boleh minum, benda tu boleh makan, benda tu boleh guna.
ada benda tu yang tidak disebut oleh Allah SWT, tidak disebut oleh Allah SWT secara khusus. Tak. Tapi benda tu sudah tersebar dalam masyarakat jahiliah, cuma tidak turun lagi. Tak. Arak ni macam dengan riba juga. Riba ada dah masa ni, tapi Quran tak catch. Tak. Jadi kita tak ada dalil bila Quran tak catch benda tu halal tak. Benda tu kita tak boleh nak katakan Allah SWT halalkan, tidak. Benda tu cuma tidak diturunkan hukum sebab keadaan masyarakat tak sedia. Tak. Allah Ta'ala biarkan. Ini pun betul-betul apa dia, perkara yang mana sebagai panduan daripada kita Allah SWT. Kalau benda tu tak molek, tapi kita ni nak tegur, tapi benda tu sudah tersebar dalam masyarakat. Tak. Hatta benda ni sebenarnya tak molek. Riba ni tak ada paling Allah Ta'ala benci sebenarnya, tapi tengok cara Allah SWT terbiah lagu mana. Tak. Mana kita boleh belajar ni dari sudut uslub, dia bagi siasah dari sudut ilmu. Tak. Siasah dari sudut politik, dari sudut ilmu. Tak. Kalau tegur, Aisyah beritahu, kalau tegur awal-awal arak ni benda ni, sahabat tak kira buah ni, dia akan jadi tekanan, jadi polemik, jadi kontroversi daripada awal lagi. Dan mereka tak sedia. Masa tu kan jiwa tak boleh nak pisah dengan benda kita raya ada. Tak boleh. Tak. Jadi Quran tak sebut kan. Quran tak sebut benda tentang kebaikan benda tu. Sini Allah Taala sebut tentang cerita tentang nikmat dia daripada binatang ternakan, dia juga tanaman-tanaman buah-buahan. Ketika ni di Mekah. Allah SWT bila sasar ni supaya orang Mekah, masyarakat jahiliah Mekah ni, bila dengar kan, supaya tarik dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi dzalika laayatan liqaumin, demikian itu tanda kebesaran Allah untuk mereka yang berfikir. Kemudian Allah Taala bagi wa auha rabbuka ilan. Tengok ni, sini Allah Taala cerita tentang wahyu dia pada lebah. Sebelum tu 64 tentang Quran. Kami turunkan kepada kamu Quran untuk sebagai panduan pada kamu untuk selesaikan perselisihan. Kemudian baru cerita tentang lebah. Kami wahyu auha rabbuka, Tuhan kamu telah wahyukan kepada Nahli. Telah wahyukan kepada An-Nahli. Apa dia? Anittakhidhi minal jibal. Jadikanlah, An-Nahli ni lebah lah, telah wahyu pada lebah. Jadikanlah bukit-bukit ni rumah-rumah kamu, sarai-sarai kamu. Begitu juga wa minasyajari, daripada pokok-pokok. Begitu juga wa mimma ya'rishun, apa yang dibina oleh manusia. Maka bina juga rumah. Semua kuli, kemudian makanlah daripada buah-buahan, tanaman-tanaman ni. Fasluki subula rabbuki dzulula. Maka Allah Taala beritahu, ikut sajalah panduan daripada Allah Subhanahu Taala dengan tundukan, Bila manusia nak ambil pendapat daripada kamu, Allah SWT suruh hadir. Allah Taala suruh patuh. Allah Taala ni perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yakhruju min butuniha, keluar daripada perut lebah syarabun, minuman yang berbagai warna dia. Macam-macam warna. Fihi syifa, daripada dia tu syifaa'un linnas, penawar bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Demikian itu Allah Taala bagi tahu tanda kebesaran dia untuk mereka yang berfikir, untuk kaum yang berfikir. Jadi Allah SWT cerita pada kita tentang Nahl. Surah ni surah An-Nahl. Dan sifat An-Nahl ni sama di mana Quran. Supaya kita belajar daripada lebah. Lebah bila ikut wahyu daripada Allah SWT, tak ada otak, makhluk yang tidak ada otak gini kita kata. Ikut saja, kebaikan saja. Allah SWT nak suruh kita faham. Ni Allah yang mana kasih pada kita lebih daripada mak kita. Allah SWT yang mana ingin kebaikan pada kita, nak ajak kita ke syurga kita. Tentu perintah-perintah dia kebaikan belakang. Mana kita kena faham dari sudut tu. Dari sudut tu. Belajar daripada lebah. Tengok Allah Taala beritahu, ikut je Allah SWT, maka keluar daripada dia kebaikan semata-mata. Dan Allah Taala beritahu syifaa'un linnas. Seperti mana Quran juga. Quran pun Allah Taala beritahu kita. Bila sebut tentang Quran kan, syifaa'un linnas, syifaa'un lima fis sudur. Penawar bagi manusia, penawar bagi apa yang ada dalam dada manusia. Ini Quran. Mana kita mikir mana setara lebah pun ikut dengan Allah SWT. Kita cakap tak ikut. Macam-macam Allah Ta'ala suruh kita belajar daripada lembu, daripada anjing. Anjing, surah Maidah ya, daripada anjing. Binatang-binatang yang mana dibunuh untuk buru kan. Belajar daripada dia. Ini belajar daripada lebah. Lebah ni pula belajar daripada unta. Manusia sifat dia lagu tu. Wallahu khalaqakum, kemudian cerita lagi.
Dialah yang jadikan kamu, kemudian dia yang matikan kamu. Wallahu khalaqakum, Allah yang jadikan kamu dan dialah yang akan mematikan kamu. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, ada di antara kamu dipanjangkan umur sehingga dilanjutkan usia dia. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai', supaya dia lupa semula apa yang dia tahu sebelum ni. Tengok. Jadi macam budak-budak semula. Asal yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai', Allah bagi tahu dalam ayat lain. Tak, manusia keluar daripada perut ibu dia lagi ada tahu satu. Kemudian dilanjutkan, ada yang mana dipanjangkan umur, ada dipendekkan umur, ada yang dilanjutkan usia sehingga dia tak tahu semula. Jadi macam budak-budak semula. Allah. Inna Allah alimun, dia Allah Ta'ala alim, maha mengetahui dan maha berkuasa. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil, Allah lah yang lebihkan sebahagian kamu pada sebahagian lain berkenaan rezeki. Ada diberi kesihatan, ada diberi diuji dengan kesakitan, dengan penyakit, ada kaya, ada miskin, ada orang sama tu dulu sihat sakit, dulu sakit lah ni sihat, atau orang dulu senang lah ni susah, dulu lah ni susah, dulu senang, macam-macam. Allah SWT bagi tahu dia lah yang atur belakang ni, dia wa huwa allazi faddala, dia lah yang lebihkan sebahagian pada sebahagian yang lain. Dalam ayat lain dia beritahu fitnatan atasbirun, kami lebihkan sebahagian kamu pada sebahagian yang lain sebagai ujian. Atasbirun tak boleh sabar kah? Tak tanya, tak sabar. Faman ladina futilu, kemudian Allah Taala kritik kefahaman orang Mekah yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala guna perkara yang mana yang orang pada zaman itu gapo dia? Kehidupan dia, cara kehidupan mereka. Dan berkenaan gapo dia? Tuai dengan hamba. Zaman ketika Quran diturunkan ni, zaman sistem perhambaan melata kan. Tak. Jadi ada tuai, ada hamba. Konsep ni semua difahami. Tak, semua orang faham. Jadi Allah Taala gitu, famal ladzina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fi sawa. Boleh ke Allah Taala begitu? Kamu boleh terima ke? Tak, orang yang mana diberi kelebihan, tak jadi tuai, diberi kelebihan ni jadi tuai. Lepas tu dia bagi kekayaan yang dia ada, kuasa yang dia ada tu, dia bagi pada hamba dia tu. Jadi dia dengan tu, dia dengan hamba dia tu jadi serupa ya. Boleh terima? Orang Mekah ni lipat lah. Ada orang itu. Tak. Allah nak bagi tahu. Lepas tu dia kata, tak, yang ni pun tak sama dengan Allah SWT, rapat dengan Allah SWT. Tak boleh suruh seperti mana suruh Allah SWT. Tu Allah tak nak bagi tahu. Nak batalkan ni, nak batal kefahaman syirik ni, bagi macam dalil Allah Taala datangkan. Allah Taala bagi tahu mula-mula Allah Taala yang lebihkan sebahagian kamu sebahagian jadi tuan, sebahagian jadi hamba. Tak, ujian Allah SWT. Kemudian kamu sudah terima satu sistem tu, maka adakah patut faman ladina fudinu, orang yang mana dilebihkan jadi tuan, adakah dia akan bagi? Tak, dia tak kira ni. Dia bagi pada semua pekerja dia ni, jadi dia setara dengan pekerja dia. Tak, dari sudut pemilikan, dari sudut ni tak boleh terima kan. Fahum bi sawa fa bi ni'matillah yajhadun, tapi tak, adakah dengan nikmat Allah ni kamu tolak? Tak. Boleh terima pula. Tak, berkenaan dengan kata Allah SWT yang ada sekutu, ada teman. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja, Allah lah juga yang jadikan bagi kamu nikmat yang lain. Allah Taala sebut ni ada pasangan. Ni nikmat yang Allah nak bagi pada manusia. Dan Allah Taala jadikan untuk kamu kerana pasangan, bersama dengan pasangan kamu, isteri kamu tu Allah nak bagi anak dan cucu. Wa razaqakum min at-tayyib, tu nikmat suku belaka. Tak, nikmat isteri, nikmat suami, nikmat dah. Lepas tu boleh anak pula, nikmat lain pula. Lepas tu boleh cucu pula, nikmat lain pula. Wa razaqakum min at-tayyibat, dia bagi pada nikmat yang sangat yang terbaik. Afabil batil yu'minu wa bi nikmatillah yakfurun, adakah dengan batil kamu beriman, dengan nikmat Allah kamu kufur? Wa ya'buduna min dunillah, mereka seru selain daripada Allah, ma la yamliku lahum rizqa, yang mana tidak memiliki untuk bagi pada mereka rezeki daripada langit, daripada bumi sedikit pun. Wala yastati'un, tak boleh mereka seru selain daripada Allah. Tak kira malaikat ke, ruh-ruh orang soleh ke, tak, para nabi ke, tak boleh mereka. Rakaat semata-mata Allah Taala bagi. Tengok Allah Taala bantah ketika mana di Mekah ni 360 pahala ada ni, kena kritik belakang tu, dia kena faham suasana gitu. Oleh kerana itu wahai hamba, fala tadribu lillahil amsal, tak, janganlah kamu tak buat perumpamaan tentang Allah dengan macam-macam tanpa wahyu, tak, tanpa ilmu. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu kamu tidak tahu. Kemudian masih lagi perumpamaan demi perumpamaan. Daraballah, Allah Taala buat perumpamaan. Contoh, tak, seorang hamba memerlukan seorang hamba yang dimiliki, la yaqdiru ala syai, tak boleh nak buat apa, melainkan dengan arahan.
Ni konsep ni difahami oleh orang Mekah. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala buat perumpamaan berkenaan dengan satu orang hamba yang mana dia dimiliki dan dia tak boleh buat apa melainkan dengan izin satu orang. Dan dengan satu orang lagi, wa man razaqnahu minna rizqan hasana, orang yang mana kami bagi pada dia rezeki yang baik. Dah, orang merdeka tu dah. Wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, dia boleh infak, dia boleh guna sama ada secara sembunyi atau secara terang-terangan. Tak saka, milik dia penuh. Milik dia penuh. Dia bebas. Dah. Hal yastahu, sama ke dua orang ni? Sama ke? Tengok, alhamdulillah. Kalau tak sama kan, waras lagi, molek dah tu. Dah, boleh baiki lagi tu. Bal aktsaruhum la ya'lam. Tapi kebanyakan tak erti. Gapo dia ni? Siapa dia ni? Allah buat faham. Allah nak buat faham di antara dia dengan hok sekutu-sekutu yang disuruh tu. Hok kamu semua tu Allah tak nak bagi tu seperti mana hamba. Tak boleh buat gapo. Dia tak boleh buat gapo. Hak tu kalau kefahaman dia, kalau hati dia sudut sebenar, kata malaikat-malaikat, hamba juga, para anbiya, hamba juga, para salihin, semua hamba belaka. Hamba ni tak boleh buat melainkan dengan bantuan orang lain, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu orang lagi yang mana dia bebas, dia buat apa? Sama. Macam mana kamu boleh sama kata tak? Kamu sendiri tak boleh terima lagu tu. Konsep tu yang mana orang Mekah sendiri bukan ni cara Allah Taala berhujah. Ajib. Tak. Sistem yang dia sendiri pakai, tapi dengan sistem tu tak, dia nisbah kepada Allah SWT. Saya buat lagu tu, nampak comel saya buat. Saya tahiyah, sebab tu kata batin ni dia tak ada tapak. Tak, batin ni tak ada kekuatan sebenarnya. Setara ni batin, setara ni hak syirik dengan Allah SWT. Dia pegang dengan dia. Dah kita tengok hak kemah-kemah semua kita tawajud pada, hatta orang kafir pun, hatta Buddha, hatta apa dia, orang Buddha, orang Hindu ni, dia akui siapa dia buat lagi Allah, siapa semua Allah belaka, tahu belaka. Tapi tengok jadi tak waras kerana dipusing oleh tok lebar kan. Tok lebar dia lah, dia ada tok lebar dia. Tok lebar masyarakat ni dia main peran ni. Jadi tak waras orang. Orang boleh terima benda yang tidak waras gitu. Wa daraballahu mathalan rajulin, Allah Taala bagi tahu lagi perumpamaan seterusnya. Dua orang Allah Taala bagi tahu. Dua orang, ahaduhuma, salah seorangnya dak abkam. Apa dia? Bisu. Wa huwa kallun, lepas tu pula abkam ni tak boleh kecek asa. Abkam tak boleh, la yaqdiru ala syai. Lepas tu tak boleh nak buat gapo. Lepas tu wa huwa kallun, ni berat lagi, ni bagi pada bahala pula secara zahir pula Allah Taala kritik juga. Wa huwa kallun ala maula, jadi dia ni beban pada orang lain. Tak kena bersih dia, kena sapu dia, kena gapo dia, kena cuci dia. Kau kamu dah seru tu semua tak. Aina ma yawajihu la yati bi khair. Kalau nak suruh gapo tak boleh buat gapo satu. Minta suruh buat gapo. Tak boleh buat gapo, la yati bi khair. Tak boleh buat gapo satu, tak ada manfaat langsung sebenarnya. Hal yastawi, adakah sama dengan orang yang mana mayamuru bil adl, orang yang mana suruh buat keadilan, suruh tegakkan keadilan. Tengok perintah Allah lagu mana, innallaha ya'muru bil adl. Sebab Allah bagi tahu lepas ni, Allah ni siapa dia? Ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ni Allah jelas daripada dia. Adakah sama? Wa huwa ala siratin, dia ada di atas jalan yang lurus. Semua ni perumpamaan tentang akidah belaka ni. Sebab tu kalau kita tengok riwayat kan, Allah dia gila lagi pada orang pula dah. Kata ni hamba Osman ni, jadi lari. Memang boleh belakang. Perumpamaan ni kita boleh letak daripada Allah dan kita boleh letak sama-sama. Perbezaan di antara orang kafir dengan orang Islam boleh. Tapi asal dia tengok ni sebenarnya Allah nak cerita tu tadi tak, tentang Allah semua. Nak buat kefahaman syirik ni. Nak suruh supaya nampak dalam kepala ni betapa tidak patutnya. Tak seru selain daripada Allah SWT. Kamu seru tu, berhala-berhala kamu tu tak bisu, kita boleh kecek, kita boleh buat apa, tanya tak boleh jawab tak. Dan dia beban pada orang lain. Orang kena cuci dia, orang kena bersih dia, yang kamu duduk semua duduk seru dia tu. Adakah sama dengan zat yang mana yang menyuruh perkara keadilan? Dia berada di atasnya. Walillahi ghaibus sama, kemudian kembali semula kepada Allah, milik Allah segala perkara gaib di langit dan di bumi. Wa ma amrus saati illa kalamhil basar. Pelik orang kita pula yang seru Allah ni, yang berkuasa, yang buat Allah ni macam berhala pula. Orang kita pula tak kenal Allah SWT, minta dengan Allah SWT ke tak. Dia buat macam drama. Sebab tu bahaya tengok drama banyak ni. Tak, tengok drama dia minta dengan berhala dia ke tak.
Ya Allah ni minta dengan Allah ni macam gitu. Dia ingat Allah ni macam patung pula. Nah, baru kita kata sebab dia tak ada rasa, dia tak tahu dia akad tangan tu pada siapa, tu zat lagu mana. Dia tak tengok lagu mana perintah Allah tak pada dia. Dia minta dengan Allah SWT, ya Allah hilangkanlah penyakit, ya Allah musibah gini. Dia tahu lagu mana, tutup Allah pada dia tu lagu mana. Tak. Tutup Allah SWT pada dia lagu mana. Lepas tu jumpa doa Nabi tu kan tak? Duk cari, lepas duk baca. Kita nak ayat lagu mana payah. Tak. Orang yang jadikan agama sebagai kosmetik. Tak. Lepas tu suruh orang baca, pakat baca belakang ni minta dengan Allah SWT. Memang daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak. Tapi dia kata bukan lagu tu dulu. Dia bukan masalah situ. Tak. Dia tanpa rasa bersalah, langgar perintah Allah, langgar sunnah Nabi, tapi mohon pada Allah. Gitu. Tak ada rasa gapo. Dia ingat Allah SWT ni dalam kehidupan dia tu, masalah peribadi dia tak ada gapo. Penting Allah ni Tuhan mu kena sempurna. Sebab tu Imam Syafi'i bagi tahu kan, innal insana li rabbih lakanu, ni manusia. Ni sifat manusia. Innal insana li rabbih lakanu. Sesungguhnya manusia ni tak dengan Allah SWT kanu. Kanu ni gapo dia? Nikmat Allah semua dia nak. Tapi perintah Allah dia tak cara. Tapi dia minta macam tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak keadaan masyarakat kita. Tak. Sedangkan Allah lagu ni milik dia milik perkara ghaib di langit ni semua adalah milik dia belaka. Wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Ni Allah Taala bagi tahu. Tidaklah tak tentang kiamat ni melainkan kalamhil basar. Allah Taala bagi tahu. Bila berlaku tu tak seperti sekelip mata saja bila benda tu berlaku. Aw huwa aqrab ataupun lebih hampir lagi. Makna kiamat ni mari dalam keadaan tak bersedia, dia mari sekali lalu. Tak kemusnahan tu mari tak, dalam keadaan manusia ni tak terfikir. Tapi mujur Nabi telah bagi tahu dah kan tak? Kiamat hanya berlaku atas syirarin nas. Tak. Manusia tak molek. Manusia tak molek. Tak, kiamat sendiri tu azab Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu akhrajakum. Allah lah yang keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Yang mana kamu tak tahu ke satu, la ta'lamuna syai'a, tak tahu ke satu bila keluar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah Taala jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga wal afidah. Al afidah ni apa dah? Wi'a, tempat ilmu. Ni setiap orang ni ada. Fuad ni tempat berkumpulnya ilmu. Yang mana ilmu mari daripada mana? Mari daripada pendengaran, mari daripada penglihatan. Kumpul di fuad. Dah. Mudah-mudahan daripada situ dah prosesnya kewarasan tu. Dah, kuasa. Sebab tu kalau kena jekah kan ada ilmu belakang ilmu tu. Kena jekah kan. Sebut ataupun berada dalam ketakutan kan dia kehilang. Dia kan hilang. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kemudian Allah Taala suruh kita tengok burung. Tak, itu kudrat Allah. Tak. Saja alih perhatian kita ni pada satu perkara yang tidak makluf. Tak, Allah Taala suruh kita perhati. Seperti mana tengok susu daripada saluran najis dan darah tu. Sedangkan sebenarnya setiap manusia ni benda ajaib dah. Tapi oleh kerana biasa tengok jadi tak pelik. Alam yarau ila at-tayr, Allah mungkin. Kamu tak perhati ke tengok burung musakharatin fi jawi. Tak. Di gambar musakharatin fi jawi sama. Tak. Dapat terbang di langit-langit dalam udara tu. Ma yumsikuhunna illa Allah. Tidak ada yang menyebabkan dia boleh terbang itu malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar. Allah Subhanahu Wa Taala yang kontrol tu. Tak boleh terbang. Tak. Manusia bangga boleh cipta kapal terbang kan tak? Tu dengan akal tu berganding berkurung tu. Nak boleh kasih alat tu. Allah Subhanahu Wa Taala ada makhluk dia tanpa akal. Tak masuk sekolah ke apa boleh terbang gitu. Allah tunjuk kudrat dia. Yang manusia bangga. Ma yumsikuhunna illa Allah. Tak makhluk-makhluk dia hebat ni. Terbang kita nama burung, bukan burung ni. Nyamuk, lalat ni terbang ke mana ni. Tak. Dia punya kecanggihan dia. Canggih. Ya, kita tak tahu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Demikian itu tanda kebesaran untuk mereka yang mahu beriman. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakana. Allah jadikan untuk kamu tak daripada rumah-rumah kamu ni tempat menetap sakana. Wa ja'alakum, dia Allah jadikan untuk kamu daripada kulit-kulit ternakan, binatang ternakan ni buyutan,
sebagai tempat tinggal juga, kemah-kemah. Tastakhifunaha yauma dha'nikum, kamu boleh apa dia, boleh pindah dengan senang hari yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, bila kamu nak pindah, atau wa yauma bila kamu nak menetap satu tempat tu dengan mudah, kamu boleh guna kulit-kulit binatang ni sebagai kemah-kemah. Wa min aswafiha, begitu juga daripada kulit dia kamu guna sebagai nikmat. Aswah ni kulit apa dia? Soft ni kulit beri, semua kulit belakang ni, daripada kulit beri, auba ni wabar, kulit uta, wa asya ni kulit kambing. Nama belain orang Arab panggil kulit beri soft, kulit uta wabar, jamak dia auba, kulit kambing syar, jamak dia asy'ar. Ini semua kulit-kulit belakang. Tapi kulit-kulit binatang ternakan lah, kulit beri, kulit uta dan kulit kambing. Kambing serupa dengan manusia, ghanam sama kita syairun juga, syairun kulit pun, kambing pun syairun juga. Asasan wa mata'an ilahin, dan sebagai asas ni apa dia? Perabot. Asas ni sebagai kelengkapan tempat tinggal kita, tu asas. Kelengkapan tempat kita tinggal, kita guna semua ni sebagai untuk melengkapkan kehidupan kita. Wa mata'an, dia satu nikmat untuk satu tempoh. Wallahu ja'alakum mimma khalaqa. Begitu Allah jadikan untuk kamu daripada ciptaan dia dhilan. Tengok, teduhan. Ni Allah jadikan teduhan, bayangin daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang besar. Tanpa teduhan musibah manusia ni. Mana kalau tak ada bayar, Allah tak nak buat ni. Musibah. Ni kita nak atur kehidupan kita jadi susah. Wa ja'alakum minal jibali akbatu, Allah Taala kaitkan bayar ni dengan semaya kita. Semaya zuhur bayar, semaya asar bayar, tak ada guna. Dan manusia hidup dengan kudrat, boleh tengok kudrat Allah SWT. Hidup dengan alam. Pagi hari dengan cahaya matahari. Zuhur dengan bayar, matahari dengan bayar, asar bayar juga. Mudah, taklah buat. Mudah. Dia jadikan untuk kamu juga gunung-gunung, bukit-bukit, aknanan. Aknan ni apa dah? Gua-gua dia juga apa dah? Gua-gua lah yang manusia jadikan sebagai tempat tinggal ada. Wa ja'alakum sarabila taqi, begitu Allah Taala jadi untuk kamu ni apa dia, baju-baju besi untuk kamu guna untuk perang, untuk apa dia? Wa ja'alakum sarabi, Allah Taala jadikan untuk kamu ni pakaian untuk kamu lindung diri kamu daripada panah, dan juga untuk kamu lindung diri kamu ketika mana? Perang. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaika, demikianlah Allah Taala sempurnakan nikmat dia pada kamu, mudah-mudahan kamu tuslimu, serah diri pada dia. Fa in tawallau, sekiranya kamu berpaling, maka tugas kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Ya'rifuna nikmatallah thumma yunkirunaha. Kemudian Allah Taala kritik orang Mekah, masyarakat jahiliah, yunkir ya'rifu, mereka tahu semua nikmat daripada Allah, semua nikmat daripada Allah, tapi thumma yunkiruna, tapi mereka ingkar. Bukan Allah saja kait dengan berhala ni, kait dengan mana, kait unta, dia berkait dengan berhala-berhala juga, dia kait semua nikmat-nikmat Allah SWT. Tahu asalnya semua daripada Allah, tapi sebab manat lah, sebab lat lah, sebab uzza lah, jadi kita boleh jadi gini sebab rapat dengan Allah Taala tu je. Wa aktsaruhum kafirun, kebanyakan mereka kufur. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan thumma, ni Allah telah bawa kita suatu akhirat pula, hari yang mana bila kami bangkit pada setiap umat dan ada saksi bagi setiap umat tu, dan Allah Taala tidak izin orang yang balik dalam keadaan kufur dengan Allah Taala untuk kecek, la thumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru, tidak diizin lagi untuk orang kafir ni cakap, walahum yusta'tabun, dan mereka tidak lagi di apa, walahum yusta'tabun, tidak lagi dimarah. Yusta'tabun ni apa dah, ngepek sebenarnya. Tidak lagi dia kata apa mutak ni, apa tak siberi mai, apa atas dasar nasihat, tak ada dah. Sekarang ni itab tu sekarang atas semua Allah kritik kan, kritik sekarang ni duk ayat ni. Akhirat tak ada dah, tak dibenar kecek dah, tak dibenar kecek dah. Tak saksi buku catatan malaikat dah, diri sendiri, para rasul sabit masuk dalam neraka. Wa idza ra'a alladhina zalamu al'adzab fala, ketika mana orang yang buat zalim melihat azab,
maka ketika itu tidak akan didengar daripada mereka dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, ketika mana orang yang mana syirik dengan Allah SWT melihat mereka syirik tu, dan mereka syirik dengan Allah SWT, lihat Nabi, lihat para malaikat dan mereka dakwa tu, maka mereka kata rabbana haula'i syuraka'una alladzi kunna nad'u min dunik. Mereka doa pada ya Allah, mereka itulah kami suruh mula tu, masa dunia dulu tu. Fa alqau ilaihimul qaw innakum lakadzibun. Lalu sekutu-sekutu mereka tu, sama ada malaikat, nabi, orang soleh yang tak terlibat dengan syirik ni, terus bagi tahu fa alqau ilaihimul qaw, terus melempar kepada mereka satu ucapan kepada innakum lakadzibun, pelawak pun. Kita tak ada terlibat pun, kita tak tahu menahu pun. Apa dia ajar, kita tak suruh pun. Malaikat akan nafikan, para anbiya akan nafikan, para salihin akan nafikan. Semua disembah di atas muka bumi ni yang dia tidak ajarlah, dia akan menafikan. Dan wa alqau ila Allah yauma idzin salam. Tengok Allah Taala bagi tahu, ketika itu mereka menyerah diri pada Allah assalam. Apa? Taslim. Sekarang ya Allah kita nak taslim. Tengok, baru nak serah ni kepada Allah pada hari tersebut assalam. Assalam ke apa ni? Taslim, istislam. Allah Taala minta sekarang ni, Allah Taala suruh kita taslim pada dia ni. Wa dhalla anhum ma kan. Hilalnya apa yang mereka rekan. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang yang menghalau mereka daripada jalan Allah, orang yang mana kufur dan menghalau manusia daripada jalan Allah. Zidnahum azaban, kami akan tambah pada mereka azab fauqal azab, berlipat kali ganda, dengan sebab kerana mereka sentiasa melakukan kerosakan. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim, hari yang mana kami akan bangkit kepada setiap umat tu ada saksi ke atas mereka daripada kalangan mereka sendiri. Itu kalangan mereka, mana daripada nabi mereka atau daripada tubuh mereka sendiri kan. Allah Taala bagi tahu tadi, Allah Taala sudah ada saksi, sama ada malaikat yang sudah jadi saksi setiap orang. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami jadi kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka tu, setiap umat. Dan nabi mereka ni nabi kita ni. Wa nazzalna alaikal kitab, dan kami turunkan kepada kamu sekarang sebuah kitab tibyanan untuk jelaskan tentang segala sesuatu, tentang bagaimana nak berjaya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan juga wahudan, petunjuk, warahmatan, rahmat, dan juga wa busyra lil muslimin, berita gembira kepada orang muslimin yang serah diri pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat seterusnya kita sambung, kita katakan dia berkait dengan masalah lain sebab panjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Islam Muhammad nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.